apa ni, mutawif begini, mutawif yang bermasalah sebenarnya. Dia hanya jaga dia punya perut dia je. Baik, minta maaf dengan saya, mungkin saya agak kritikal dia. Tapi saya kena sebut supaya jemaah tak melihat bahawa asal ada masalah sikit balik, aku nak report polis, aku nak report lah, tak ada masalah. Kan saya yakin TA pun dah lali dah, asyik kena report je kan. Dia pun manusia nak cari rezeki yang halal, sebaik mungkin nak buat yang terbaik. Yang baik-baik lah. Ada yang scam pun scam lah. Kan ada yang tak jujur lah, tapi percentage yang tak jujur dengan yang baik ni, yang baik ni lebih banyak daripada yang scam. Ada 1-2 kes. Itu pun kita pun tak nak bincang masalah dia. Kita nak bincang daripada bagaimana syarikat ni berjaya dan berusaha. Kenapa kau seorang merasa macam tu sedangkan orang lain semuanya okey? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini sekali lagi kita bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh di dalam podcast Solusi Umrah, Ilmu Tanpa Sepadan. Hari ini Ustaz, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sihat. Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Ustaz ni pun sibuk tadi ada tetamu, nanti lepas ni ada tetamu lagi nak jumpa Ustaz. Jadi masa kita nak podcast ni kadang-kadang memanglah kalau Allah izin dia jadi Ustaz InsyaAllah. Begitulah. Dalam jadual hidup ni gitulah Kak. Yalah, betul lah tu. Jadi sekali lagi kita nak bincang lah tentang umrah. Mungkin apa yang kita nak bincangkan, apa yang kita nak sampaikan, saya nak ulang lah, kita kadang-kadang ada isu yang kita bangkitkan ni bukan kita nak buka aib sesiapa, tapi benda ni kita nak lebih kepada apa yang kita dapat, apa yang kita boleh belajar. Mungkin benda ni boleh menjadikan satu orang kata inspirasi ataupun satu sempadan lah orang kata. Jadi hari ni sekali lagi saya nak bincangkan, kami nak bincangkan tentang umrah. Kita tahu kalau kita nak pergi umrah, nak pergi mana-mana pun berjalan, kalau dengan travel, dia dah ada atur cara tu. Ataupun kita panggil dia itinerary lah, biasa kita panggil. Jadi kadang-kadang itinerary tu, bila kita dapat, kita tengok kadang-kadang macam ada tak kena lah orang kata. Tapi adakah itinerary tu mesti kita nak kena ikut? Macam mana pendapat Ustaz tu Ustaz? Baik. Terima kasih Kak Ajah. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan selamanya kita bersyukur pada Allah kerana dapat kita bersua lagi di ruang udara bersama dengan pendengar dan juga penonton podcast bersama dengan Hajah Hafizah untuk kita berbicara mengenai pengalaman dan juga ilmu untuk kita perbaiki dalam urusan perjalanan ibadah, insya-Allah. Dan bagi mereka yang berhasrat untuk mengerjakan ibadah umrah ataupun berhasrat untuk melalui ataupun merasai perjalanan ibadah berserta dengan perjalanan percutian, bolehlah bersama dengan Hajah Hafizah, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan perkataan buka aib tadi. Sebenarnya ruang yang kita wujudkan untuk mendidik masyarakat bukanlah untuk kita membuka aib semata-mata. Dan sebenarnya tak ada aib nak dibuka pun. Cuma tinggal lagi kita mengambil beberapa pedoman daripada pengalaman-pengalaman, sama ada ia adalah kelemahan ataupun kejayaan dalam urus takbir, urus selia perjalanan, sebuah perjalanan ibadah untuk disajikan kepada para jemaah, untuk kita kongsikan bersama-sama kepada bakal duyufur rahman ataupun mereka yang baru nak rancang
Bakal ni maknanya mereka dah booking, atau baru nak rancang, ataupun yang tak pernah terfikir pun nak pergi ke Tanah Suci. Sebab selama ni bila cukup je duit, dia cuti-cuti Malaysia, dia cuti-cuti Vietnam kan. Maklumlah Vietnam pun ada Disneyland sekarang. Ini promosi ke apa? Kan baik. Jadi ada yang mengatakan bahawa perjalanan ibadah ni adalah perjalanan yang berbeza. Ada yang mengatakan perjalanan ibadah ni perjalanan yang sama seperti perjalanan yang lain. Dan ada yang terpinga-pinga, dan boleh dikatakan majoriti tidak pernah mengetahui dan tidak pernah merasai perjalanan ibadah yang sebenar. Okey, baik. Berbalik pada persoalan. Adakah itinerary ni nak kena ikut? Okey, baik. Saya ada dua jawapan. Bila ditanya adakah, bila soalan tu adakah, pertama sekali, bagi mereka yang memahami tujuan perjalanan ibadah. Memahami. Okay, apa objektif setiap jemaah nak pergi ke Tanah Suci? Yang ni semua bakal tetamu Allah, para haji, para jemaah muktamirin, dia kena tahu objektif sebenar ke Tanah Suci adalah untuk berada di dalam dua masjid dengan optimum. Dengan tempoh masa yang optimum. Sama ada ketika mana dia berada dalam situasi mengerjakan ibadat umrah, ataupun dalam ketika mana dia memenuhi jadual-jadual perjalanan dia pada hari-hari yang berbeza. Andai kata dia memilih untuk dia mengoptimalkan diri dia berada di Masjidil Haram atau Masjid An-Nabawi di Tanah Haram, tak ada masalah. Syarikat tak ada masalah. Saya yakin syarikat tidak bermasalah. Syarat dia tolong beritahu dan update pada mutawif dan pihak pengurusan syarikat yang bahawasanya dia hanya hendak berada di masjid dan berulang alik ke hotel. Sebab dia tahu objektif tujuan dia yang paling berharga adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin pahala dan berharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana berada di dua tanah suci. Dan beliau ataupun jemaah seperti ini, dia hanya ada satu, dia fokus dia untuk beribadat, mohon keampunan dan juga menambah ilmu. Sebab di dalam dua masjid ni banyak majlis ilmu. Banyak halaqah ilmu yang dia boleh peroleh. Baik, itu satu. Yang kedua, bagi mereka yang mungkin pertama kali ataupun mereka yang dah berkali-kali tapi seronok menyertai perjalanan umrah ini, disebabkan kerana dia bersama dengan mutawif idamannya ataupun dia bersama dengan kawan-kawannya satu trip, atau dia bersama dengan ahli keluarganya dalam satu trip yang sama untuk meraih atau diraikan dalam program atau cara yang diatur oleh pihak syarikat. Dan selalunya berdasarkan pengalaman saya dalam industri ini, dalam menggalas amanah sebagai seorang mutawif, dah 17 tahun dah Kak, kan saya melihat, saya yakin yang syarikat tidak pernah mengeluarkan satu itinerary yang pelik-pelik secara formalnya. Dia firm sama. Semua syarikat sama, form lebih kurang. Cuma ada masa yang berbeza sikit, ataupun adalah nilai tambah sikit-sikit kat mana-mana tu. Itu tergantung kepada presentation pihak syarikat masing-masing. Dan juga kemampuan mutawif untuk mengurus atur pergerakan seperti mana yang dirancang oleh pihak syarikat. Dan seharusnya mutawif ni dia kena tahu tanggungjawab utama dia adalah berkhidmat untuk tetamu Allah daripada pihak syarikat. Okey, baik. Situasi yang ketiga, maknanya dalam dua poin tadi, situasi yang ketiga kita nak lihat ada jemaah ni yang in advance. In advance. Baik. Bagi jemaah yang in advance ni, kita nasihatkan supaya dia tidak mempengaruhi jemaah lain untuk bergerak bebas berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dia ada, ataupun disebabkan kerana dia ada kenalan tertentu yang ada di sana. Kenapa kita nasihatkan begini? Pertama sekali, syarikat menerima amanah ketika tiap jemaah dia sign untuk pergi bersama package yang dia pilih, syarikat yang dia pilih. Syarikat itu bertanggungjawab untuk bawa dan pulangkan kembali setiap jemaah kepada warisnya
dengan selamat. Andai kata berlaku kematian, syarikat mesti menyediakan laporan penuh dan bertanggungjawab terhadap apa jua isu yang melibatkan nyawa ke atas jemaah tersebut. Ini satu perkara yang mandatory dan saya berharap pihak tetamu-tetamu Allah, individu-individu yang in advance pengetahuannya. Maklumlah hari ini ramai orang Cerdik dapat maklumat tanpa batas, tanpa sempadan. Suka saya dengar dari ilmu tanpa sempadan. Tapi maklumat berkenaan dengan orang kata nak orang panggil zaman Pak Maun dulu sebut apa, tunjuk langit. Kan. Tunjuk Sama langit. Pak Maun. Pak Maun juga naik nama kan. Saya teringat cerita P.Ramlee tu kan. Kan. Jadi Allah Rabbi. Jadi nak pergi ke mana-mana di dalam negeri ataupun negara Saudi hari ini sangat mudah dengan Betul. maklumatnya, dengan hari ini komunikasi pun dah tak susah terbatas mana. sangat sebab orang Saudi dah mula fluent English. Dan juga kebanyakan Bahasa mereka pun dah Malaysia, fluent bahasa Melayu. Indonesian, bahasa Indonesian. Jadi tak pelik sangat sebab kita dengan Indonesia ni lebih kurang je Lebih kurang. bahasanya. Cuma ada benda-benda yang kita tak pun nak faham tu disebabkan kerana lahjah bahasa lah. Kita kadang sama-sama kita di Semenanjung pun ada yang tak Ada, faham. betul. Kena yang bahasa Negeri Sembilan pekat kan. Dan pun tak faham juga kan, walaupun boleh ngajuk kan. Baik. Jadi apa yang nak dipahamkan di sini adalah perkara pertama yang mesti diakui oleh setiap jemaah, hormatilah itinerary yang telah disusun atur oleh pihak syarikat. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata tidak bersedia nak ikut, jangan susahkan orang lain. Itu yang penting tu. Jangan susahkan orang lain. Maksudnya, dah tak nak ikut tapi tak maklum. Jadi orang tertunggu-tunggu, akhirnya tak muncul-muncul. Bila ditanya mana pergi, sorry lah tak, kita orang tak ikut. So last minute, orang dah kena sidai kat bawah. Jadi orang ingat yang sidai mereka ni adalah syarikat. Jadi syarikat ni kadang-kadang dia nak bergerak dengan bersama. Dan kebersamaan dalam satu-satu pergerakan itu mestilah mengikut aturan masa yang ditetapkan. Ingat, kita bergerak dalam satu jamaah, menepati masa adalah merupakan salah satu ciri-ciri bagi mereka yang mempunyai sikap yang baik, akhlak yang baik. Saya ada satu kataan tadi nak sebut tapi saya terfikir takut ekstrim sangat. Jadi saya fikir tak apalah saya guna perkataan yang boleh melunakkan jemaah-jemaah supaya apa? Yang mana tergejal-tergejal tu kata orang Melaka, yang mana degil-degil tu kan. Jadi dia kalau dia rasa dia tak perlukan orang lain apa semua, jangan menyusahkan orang lain. Maklum awal-awal kepada pihak pengurusan mutawif agar mereka dapat mengatur urus masa untuk jemaah-jemaah lain yang excited nak ikut itinerary yang disusun oleh pihak syarikat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Saya bila Ustaz sebut sidai-sidai tu kan, saya sebenarnya belajar perkataan sidai ni memang dalam industri ni lah. Bila jemaah marah kita kan, dia kata, oh ni TA asyik sidai je kan. Jadi saya nak terangkanlah situasi-situasi yang dia kata kita sidai dia ni. Nanti Ustaz ulas Jadi pertama sekali masa dekat KLIA lagi kita nak terbang kan. Contoh macam malam ni saya nak uruskan jemaah terbang 2.50 pagi. Okey. Tapi kita dah suruh jemaah berada di KLIA seawal jam 9 malam. Nah, betul lah tu. Kan? Betul lah tu sebab pukul 10 nanti dah check in. Jadi jemaah kata kenapa nak awal sangat? Dia dah rasa dia dah disidai awal-awal lagi dekat KLIA tu dia dah disidai. Itu satu. Kemudian kalau kita tengok flight tu 2.50 pagi, dia mungkin akan sampai dekat Jeddah, dia nak masuk Mekah kan. Pun nanti dekat sana masih siang lagi. Pagilah, awal pagi. Pukul 6. Lepas tu bila sampai dekat Mekah awal lagi. Sedangkan bilik belum bersiap ni. Jadi dia kata kenapa Baik, TA faham. ni sidai lagi kata dia. Takkanlah bilik ni tak siap kata dia kan. Jadi banyak sangat jemaah ni kena sidai dengan TA. Kenapa tu Ustaz? Boleh tak Ustaz cerita sikit?
Saya yakin sebenarnya Haji Hafizah dia boleh jawab dah tu masalah tu. Cuma tinggal lagi oleh kerana Haji Hafizah yang kena titik tu yang dia jadi kita dia nak tak suruh orang boleh lain nak explain. dia tak boleh nak jawab, takut dia jawab dengan emosi kan. Saya faham. Aduh. Saya faham. Jadi perasaan tersebut memang berlaku pada mana-mana TA dan pengurusan apabila kita bertemu dengan jemaah-jemaah yang tidak ada persediaan memahami perjalanan international antarabangsa. Okey, satu. Yang kedua, kita lihat mereka tidak ada pengalaman langsung mengenai perjalanan dengan kapal terbang. Dengan flight departure, flight arrival, dia tak faham. Okey, yang ketiga memang jenis angkuh. Memang yang jenis ego. Dia bukan tak tahu Betul, saya dah banyak kali terbang. dia bukan tak tahu. Dia betul kalau biasa banyak kali terbang, kalau kau bergerak seorang-seorang it's okay. Itu saya Kan tengok. kalau dia bergerak, orang kata dia ataupun dengan family dia, dia boleh urus masa dia yang mana tidak berhubung rapat, tidak berhubung kait dengan penyertaan orang lain. Kumpulan Kena yang ingat. besar. Okey, baik. Saya nak cerita tugas mutawif dulu dekat airport. Bagaimana tanggungjawab seorang mutawif? Kalau saya dipertanggungjawabkan sebagai ketua mutawif untuk mengurus kumpulan jemaah yang besar. Kita biasa akan minta jemaah datang 4 jam sebelum. Okey. Bila jemaah besar, so apa maksud jemaah besar? More than satu bas. Kira kategori jemaah besar lah, makna 2 bas ke atas lah. Okay, jadi 2 bas ke atas ni makna kapasiti jemaah dia minimum 90 orang. Itu minimum ataupun 80 orang. Okey, baik. 80 orang ni bukan 80 orang urus orang dekat sekolah. Kanak-kanak sekolah kita boleh angkat rotan je. Kan? Ini bapa kanak-kanak ni kan. Dia macam-macam rupa. So ada Keluarga yang lagi datang tu. keluarga datang, kadang kita tak sempat nak cam lagi peringkat awal ni. Betul. Kesiapa ni dengan jumlah yang ramai, walaupun kita dah jumpa dalam kursus kursus manasik umrah dan seumpamanya, kita dah berkenalan 1 atau 2 kali. So kita ada gap lagi. Mutawif tak sempat nak ingat, dia tak boleh nak capture semua. Betul. Kan. Kadang kalau mutawif nak berusia macam saya ni, anak orang tanya berapa orang? 7. Anak yang nombor 5 berapa umur? Loading sekejap. Kira je. Kan? Kira Berapa sekejap. umur? Itu anak. Kan? Itu anak. Ini kan orang lain. Betul. Baik. Jadi dalam jumlah yang besar, tanggungjawab seorang mutawif, saya tentukan dalam perjalanan minta awal 5 jam. Bila kita bertemu dekat dalam satu sesi yang terakhir, sekarang ni zaman moden, kita nak memperlihatkan kita punya kesungguhan dalam menyantuni jemaah, kita buat Zoom meeting dululah, apalah. Jadi kita nak beritahu taklimat akhir untuk ingatkan. Kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka ini datang dalam keadaan tenang, bergerak awal sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kalut. Kita bimbang nanti jemaah akan berdepan dengan jam tak ada roti kan. Itulah pasal. Tersangkut dekat jam yang sakit Kata perut kita ni hujan-hujan pula ni. ni hujan-hujan ni lagi lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang tersalah airport, Betul. patut datang terminal 1 pergi terminal 2. Pula sekarang ni sebut terminal KLIA terminal 1, KLIA terminal 2 kan. Betul. Kan ada yang naik dah sampai mana tak jumpa, dah marah siap semua bila tanya, cuba tengok dekat KLIA tu apa nama dia, KLIA 2 rupanya. Kita dah belonggok kat sini, dah pualah nak pergi ambil pula kan. Sebab tu kadang-kadang syarikat dia kena standby satu petugas yang ada kenderaan on the spot kalau nak boleh pergi ambil. Itu satu pengalaman kita lah. Baik, jadi kita minta datang 5 jam awal. Jadi jemaah yang dalam ikut grup kumpulan yang jemaah besar daripada syarikat-syarikat besar-besar ni kan, contoh macam syarikat di bawah pengurusan Haji Hafizah, dia memang jemaah dia ramai-ramai. Jadi jemaah-jemaah ni kena ada satu bentuk toleransi. So inilah ujian pertama untuk kita belajar dan juga raih mardatillah, keredaan Allah. Ni dah jadi ibadat ni, keluar dari rumah ni ibadat safar. Orang yang bersafar keluar dari rumah dan angkat Pahala anak dah berjalan, semua tu dah. doanya diijabah. Tapi kalau perangai mulut adik sikit pada longkang ni jangan macam ni, sebab kita nak kena faham. Kita bergerak dalam satu kumpulan yang besar. Ada orang tua, ada orang yang uzur, ada orang berkursi roda, ada orang terpinga-pinga. Ini yang first time dia Susah masuk payah. KLIA.
Bila sampai dia tengok, oh macam ni. KLIA pun dia dah, apatah lagi sampai dekat Jeddah. Tengok balang air besar Ekor dia. yang besar tu. Besar balang air dia. Sibuk nak Dia kata, gambar pula. kan. Kan. Ustaz, kau jap ni lah. Nak ambil gambar ni kan. Itulah, bahan nunggu. Jam lagi. Itulah Kan. Jadi tunggu lagi. Orang yang dah beberapa kali dia kata, saya dah banyak kali. Dia kata, tak boleh lah bandingkan. relax lah. Relax, sabarlah kan. Ra'i kan macam kau dulu. Ingat dalam Quran pun disebut, ingatlah kenang kau dulu masa kau jahil. Kan. Dalam Quran pun ada menyebut begitu. Saya minta maaf, saya terpaksa cakap secara open spoken macam ni kan. Supaya apa? Supaya yalah, sebab kita pun dah masuk zon nak pencet ni. Okey, orang kata kita lepas dulu tahan kan, muka senyum je kan. Tapi alhamdulillah kita dapat kawal dengan baik. Cuma kita nampak mutaakhir ini agak menjadi-jadi sikap manusia. Betul. Dia rasa dia nak marah, dia hempasnya back. Saya tengok ada pengalaman jemaah ada satu trip yang dipimpin oleh seorang selebriti kan, tapi yang kena marah petugas-petugas. Dia hempas back dia. Saya tengok dia tu seorang yang ada pangkat datuk kan. Jadi kata, macam ni ke perangai. Kan ni dah buat umrah nak balik, kau hempas back. Apa makna dan apa kesan ibadat yang kau ada sebenarnya kan? Dalam persoalan dalam hati saya tak bercakap. Saya kata kesian dia ni kan. Sebab Allah Ta'ala tunjuk hala sebenar dan kesan ibadah bagi seseorang itu. Untuk kita insaf, bukan nak hukum dia, tidak. Tapi macam ni. Okay, baik, berbalik daripada tempoh masa yang dihubung kait dengan sidai tadi. Bukan sidai. Ingat, tugas mutawif pertama, dia nak memastikan semua jemaah selamat, tenang, dan dia dapat urus dengan kaunter. Kadang-kadang mutawif ni, dia kena guna skill, macam-macam skill untuk melembutkan hati staf yang dekat kaunter. Chief staff dia. Macam-macam skill. Kadang kita keluar belanja duit sendiri mutawif ni. Beli air. Bukan kita rasuah ni tak. Kita nak appreciate dia. Kerana apa? Kerana bantu mudahkan urusan kita. Ni jemaah kita ramai. Dia nak kita minta tolong keluarkan body pass dulu, lepas tu barulah kita beratur elok-elok. Bukan satu kerja yang mudah untuk dia memulakan tugas dia seawal daripada waktu yang dia kena bertugas. Betul. So jemaah kena tahu, ini bukan lagi vacation ke Venice, Italy. Sebutlah. Ini bukan nak pergi vacation ke Switzerland. Ini bukan nak pergi ke New Zealand. Kan kalau pergi dalam satu trip pun kan ke tempat-tempat sedemikian. Pengalaman yang kami pernah ada ni pun tak ramai, 15 orang, maksimum 20 orang. Tak kuasa dia nak bawa ramai-ramai pergi tempat-tempat macam tu. Kan? Ya, betul. Jadi jemaah umrah ni je yang kami terima dan sanggup galas amanah tugas bawa ramai-ramai. Ingat, kita orang pun mampu kena bawa ramai-ramai. Tak, sebab tu syarikat dia keluar belanja untuk sediakan petugas, mutawif yang berkaliber, dan bersyukur juga kalau kena mutawif yang seorang yang bertimbang rasa, adil, dan juga seorang yang berpengetahuan. Itu yang penting. Jadi bila masa mutawif dia nak urus, nak dapatkan boarding pass apa semua, dia nak bagi taklimat macam mana perjalanan keluar, macam mana kita nak mudah keluar daripada bila international departure, kita nak macam KLIA 2 dia macam-macam strict sekarang ni. Kan hand carry must be below than 7 kilo. Engkau terlebih setengah kilo pun dia suruh pergi beli. Sekarang ni kan, walaupun nak pergi umrah, dia ingat dia ada tolong saya, tak ada. Sekarang dia bisnes tetap bisnes. Kan. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, jemaah pun kena ambil maklum, sebab mutawif kena aware sebab tu. Sebab dia nak memudahkan jemaah. Once nak keluar je, benda-benda kena settle. Baik. Itu yang kita nak kena faham. Tu sidai yang pertama. Kenapa 4 jam, 5 jam? Betul. Kalau kita pergi 2 jam sebelum, memang kata 2 jam sebelum, sebab nak berjalan daripada sini ke tempat terminal untuk masuk ke cabin flight, jauh. Kalau kita nak urus jemaah dalam kapasiti kecil 10 orang, 15 orang, mungkin okey lah. Mungkin okey lah 2 jam sebelum. Tu pun ingat, jika berlaku apa-apa dalam jalanan, masa tu kapal terbang dia bukan boleh reverse macam kereta. Dia berpisah pintu dengan vacuum terminal tu, vacuum door terminal tu, dia sorry lah, walaupun dalam beberapa inci saja pun dia takkan undur untuk masuk balik. Hanya kerana kita seorang dua yang lepas, dan dia pun dah tak buka dalam pintu.
Jadi oleh yang demikian kena tahu ni kita ni buat perjalanan yang begitu spesifik, yang begitu memerlukan ketetapan masa dan juga pengorbanan. Walaupun pada satu-satu ketika sampai masa kita dah ikut tetap masa apa semua, delay pula. Kena terimalah ini adalah ujian tak terima, pertama. Ustaz. Dia tetap kata ni TA lah. Apalah delay apa semua. Aduh, rasa macam nak beli kapal terbang rasa. Nampak luahan perasaan seorang orang yang menguruskan. Saya ginilah, nak beli kapal terbang, nak beli kapal terbang. Kapal terbang ni bukan milik TA. Itulah pasal. Okay, kena faham. Delay ni, bila sebut delay, kita katakanlah kalau kita sangka TA tipu kita boleh tanya apa? Kita boleh pergi dekat kaunter, betul ke flight ni delay, apa cerita? Boleh tanya. Sekali orang yang berakal sihat, ada timbang rasa, ada akhlak yang baik, profesional, dia akan tanya. Kan dia memang ada hak. Kita bukan larang jemaah nak marah, nak petikai dia, nak tuntut hak dia. It's okay. Go on. Tapi adil, tabayun dulu, jangan tibayun terus. Tabayun dulu. Ni kau tibai dulu. Mana boleh? Ni bukan akhlak seorang orang yang beriman. Akhlak orang yang beriman, dia tabayun dulu. Tanya kat kaunter, betul ke flight ni delay? Delay atas sebab apa? Kan? Pegawai yang dekat kaunter, dia tak akan cakap benda yang mengapu. Dia akan beritahu benda yang betul dan detail. Dia fakta, dia kata delay ada masalah teknikal. So masalah teknikal ni ada yang saya faham 3 berdasarkan pengalaman saya, sebab saya anak saudara saya seorang pilot Garuda. Garuda ke Turki sekarang, saya tak ingat. Okay, jadi dia perempuan tak? Jangan main. Jadi dia beritahu kadang-kadang staff tak cukup, attendant tak cukup, kru kabin tak cukup. Jadi dia kena rehat dengan waktu yang cukup. Betul kan saya, kalau dia yang mendengar ni adalah orang dia daripada airline, dia mesti ada tempoh masa rehat yang cukup. Nak pilot, walaupun nak auto apa semua, pilot tetap kena rehat yang cukup. Kan? Satu. Yang kedua, kadang-kadang ada technical issue dekat bahagian bahagian kapal terbang. Saya tak kerti nak menyebutlah, adalah bahagian anak buah saya ada sebutlah, tapi saya tak ingat. Dan kalau saya ingat pun saya tak boleh nak sebut. Saya takut sebut merapu kan. Jadi selamatkan diri dulu. Ada benda-benda yang mungkin memerlukan masa tempoh tertentu untuk direhatkan ataupun sekian-sekian. Yang ketiga, mungkin disebabkan cuaca. Mungkin disebabkan cuaca ataupun mungkin ada disebabkan beberapa pertimbangan lain yang menurut pihak kawalan trafik penerbangan mengatakan tak boleh terbang lagi walaupun dah sampai masa. Dia kena tunggu. Kan. Jadi jemaah janganlah buat macam kapal terbang tu TA punya. Kalau TA punya pun kalau suruh owner TA tu bawa, memang dia tak terbang kita. Kan ke lain pergi kan. Jadi ataupun nak suruh mutawif bawa, lagi cepat balik awal kan. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, jemaah kena faham proses dan prosedur penerbangan. Sebab tu dia bukan soal kena belajar dan ada ilmu untuk mengerjakan ibadah, tapi dia kena belajar peraturan negara orang, peraturan penerbangan, perjalanan, dan kena belajar juga bagaimana untuk mengurus emosi berdepan dengan pelbagai halangan dan ujian apabila kita bergerak bersama dengan orang yang lain dengan kita. Tapi kalau kita ni jenis orang yang sememangnya susah nak ikut itinerary bersama dengan orang lain, apa kata saya cadangkan kepada pendengar yang ada type yang seperti ini, datang jumpa TA yang menjadi pilihan tuan-tuan dan perempuan, di mana dengan mereka kami nak private trip. Kalau jumpa Hafiza tahulah dia nak sediakan. Dia boleh sediakan ikut time apa yang you nak. Kan you nak private jet, ada, insya-Allah Hafiza kata dia boleh sediakan private jet. Ini bukan satu omongan kosong, ada je. Kan maafi fulus, maafi talking. Tapi jangan jangan nak
murah tapi nak itu kan. yang tak boleh. Jadi sekarang tu saya kata tak ada jangan duit, cerita. jangan cakap kan. Jangan apa ni, jangan bawa bincang. Jadi bukanlah kami ni mata duitan, tidak. Semua Tapi perlu duit. kami nak urus pun kami kena tengok keupayaan jemaah. Sebab hakikatnya apa yang kita nak sediakan semua disediakan tersedia dengan kos. Kan? Dan saya yakin pihak-pihak TA dia akan ambil upah sebagai servis perkhidmatan. Kan jarang kita jumpa syarikat yang nak markup berlebihan daripada setiap bahagian-bahagian yang dia berurus niaga dengan pihak-pihak penyedia perkhidmatan, kapal terbangnya, transportationnya. Kadang dia nak markup pun dia kesian kepada jemaah. Kan nak package saja visa kan. Dah kalau ikut duduk di Mekah hotel tu dah mahal dah. Siapa yang saya pun terkejut sebenarnya, terkejut bila Haji Hafizah keluar package dia 7,000 plus kan, duduk dekat 5 star nanti saya nak terang. 5 star ni kan jemaah pun banyak hal juga cerita 5 star ni nanti jap. Ni 5 star ni star dekat Mekah ni bukan star dekat Malaysia ataupun kat Europe. Kena faham kat situ. Nanti kan lihat. Okey baik. Jadi tiba biasanya dengan harga minimum yang kita orang kata biasa untuk buat pengiraan lah, dengan nafas yang cukup untuk TA bernafas. Dia kena ada harga 9,000 ke atas. Tapi bila Haji Hafizah jual 7,000 lebih, saya kata ini zakat ke apa ni? Kan? Sedekah. Jadi kita orang pun terdiam sekejap bila tengok beberapa pun bolehlah ngam-ngam. Sian Haji Hafizah ni kan. Tapi apa nak kata, dia sanggup nak buat zakat kan, pemilik syarikat yang sanggup nak berzakat. Jadi show appreciate lah dapat harga macam tu. Kan, janganlah banyak komen kan. Lepas tu satu yang tak habis kat sidai ni tak nak termasuk hotel pula. Astagfirullahalazim. Sampai pula di Mekah. Kalau penerbangan macam Haji Hafizah sebut 2 suku 2.50 2:30 pagi sampai kat sana pagi kan pagi sebab kita undur 5 jam. Yelah undur 5 jam ni kena faham. Jemaah kena faham ni. Ni pun saya pernah jemaah kata itinerary salah. Dia marah kita salah. Salah. Apa sal balik 8 jam pergi 4 jam. Kadang saya buat melawak. Kita pergi sebab kita ada support kita Zam-Zam ala Kazam saya kata. Naik tiket terbang. Sebab tu selalunya budak-budak lah kan, orang yang muda-muda kan, bayi-bayi saya usik lah. Tapi kalau orang tua saya tak berani usik macam tu. Tak mau makan tangan dengan saya ni kan. Kan baik. Jadi salah ni saya kata pertama kita kena ingat bila kita ke sana ke Timur Tengah, kita akan berbeza masa bila kita cross Lautan Hindi. Cross benua India, kita akan jadi reverse 5 jam. Dan bila kita balik pula, kita akan cross sekali lagi benua India, kita akan ke hadapan semula 8 jam. Jadi total semua sekali, makna perjalanan itu makan masa tetap 8 jam, sekitar 8 jam 17 minit, 8 jam 35 minit jika direct terus ke Jeddah. Kalau pilot dia tekan diri, 7 jam setengah sampai. Boleh ada pula tekan berdiri pula kan. Maksudnya jika apa ni anginnya apa semua dia punya adalah dia punya bacaan dia tu jadi cepat dalam tempoh setengah jam gitu cepatnya. Okey baik. Itu nak kena faham tu. Baik. Bila sampai di Jeddah sampai sekitar pukul 6:30 pagi. Kalau 2.50 pukul 2 suku pagi, pukul 2 pagi itu dia. Sampai 6:30 pagi. So 6:30 pagi ni waktu di Malaysia suasana dia macam pukul 9 pagi. Terang dia. Kan? 6:30 pagi. Sebab tu kita kena semayang subuh dekat langit. Maksud ke langit tu dalam kapal terbang lah. Bukan dekat luar kapal terbang. Luar kapal terbang. Kan? Kita bersia-sia luar tu tak balik dah. Kan? Jadi bila kita semayang dekat flight, kita turun dah terang. Bila masuk je airport, so kita kena ikut peraturan di airport di Jeddah. Saya nak fahamkan jemaah yang pertama kali, first time ni ataupun second time, ada yang tak faham juga. Okey baik. Kenapa agak rushing? Lepas tu kita mesti dikumpulkan di satu tempat dengan agak tak bebas, macam terkongkong. Okey baik. Kenapa? Sebab memang ada luahan perasaan para jemaah.
Kena ingat, pertama sekali airport di tanah Arab ni, Jeddah, Terminal Haji, Madinah, airport Taif, kita tak boleh nak buat sesuka-suka hati kita. Macam kita bergerak di airport-airport lain. Even sebenarnya kalau KLIA pun kita tak boleh nak bergerak bebas sangat. Cuma di KLIA ni pegawai-pegawai yang bertugas kat airport ni dia ada toleransi. Kan dia tengok benda tu boleh dikawal, dia tengok je. Kalau agak dia mengganggu orang lain, barulah dia datang, dia akan leraikan kita supaya kita bergerak bebas dan duduk di satu tempat yang tu. Dan kita para jemaah pun kenalah akur peraturan-peraturan sebut. Jangan ingat airport tu kita punya. Okey, baik. Sampai di Jeddah. Jeddah ni kena ingat. Jeddah ni Mekah, Jeddah ni Arab Saudi lah. Jeddah, Madinah, Taif. Ni 3 airport yang biasa kapal terbang landing untuk bawa jemaah. Jemaah bila masuk dan keluar saja akan dikumpul dan dikawal oleh pihak petugas airport. Kadang-kadang dikawal oleh askar. Kenapa? Sebab pertama sekali negara Saudi adalah negara yang berada di lingkaran kawasan dan negara yang sedang berperang. Dan kawalan mereka sangat ketat. Satu. Yang kedua, faktor keselamatan dan juga faktor-faktor di mana negara Saudi ni adalah menjadi tempat pintu masuk dan keluar orang yang tak bertanggungjawab. So saya tak nak elaborate tentang orang tak bertanggungjawab. Dia macam-macam. Ada menyalahgunakan visa untuk tinggal di sana dan tak nak balik. Ramai buat kerja macam tu. Tapi kita tak nak ulas sebab itulah. Okey, jadi sekarang ni bila berlaku situasi kita kena faham. Dan kita kena berlapang dada terima. Kita jangan ingat kita ni kan turis, kita ni kan jemaah, kita kan ni muktamirin, kita ya betul, dia memang promosi kita datang ke negara kita, ke negara dia, tetapi walau bagaimanapun kita masih lagi berdepan dengan peraturan-peraturan yang mengikat di sebuah negara orang. Okey, baik. Selepas tu kita sampai di Mekah, selepas perjalanan daripada Jeddah ke Mekah dalam 1 jam setengah, 1 jam 40 minit. Tengok keadaan pilot bus tu. Kalau pilot bus tekan berdiri 1 jam setengah dah sampai. Kalau dia tekan ikut kelajuan yang normal, 1 jam 40 minit. Itu pun jika tidak ada masalah trafik. Baik, tapi pagi tak ada masalah sangat. Bila sampai pagi di Mekah, baik. Sampai terus ke hotel, lobby hotel. So kita kat mana? Lobby hotel. Pada waktu tu, mutawif dia kena bertindak pantas. Mengurus jemaah untuk dapatkan satu pas memudahkan jemaah keluar keluar masuk bilik air untuk uruskan diri. Dan kita biasanya mutawif akan dah terangkan awal-awal dalam bas. Sebab dia tahu dia sampai pukul berapa. Dalam bas dia bagi dah maklumat bahawa kita akan mengerjakan umrah dulu. Biasanya. Kan? Biasa sebab kita tak dapat bilik lagi. Baik, bila jemaah dia sampai, dia memerlukan waktu rehat bersama. Biasanya sebelum terbang kita dah bincang dengan syarikat. Kau boleh tak demand dengan hotel dapatkan 3 bilik kalau jemaah ramai. 3 bilik, 2 bilik untuk perempuan, 1 bilik orang lelaki. Ulang tukar-tukar untuk bersihkan badan, buang air dan seumpamanya. Dan kita minta jemaah rehat dekat lobi sebab check-in hotel dekat Mekah hari ni pukul 4 petang. Betul. Zaman sekarang, dulu pukul 3. Sebelum PKP dulu Pasar pukul 2. Sekarang. Jadi bila sekarang ni pukul 4. Jadi sekarang ni kita nak nak komplain pun tak boleh. Sebab apa? Sebab sejak Saudi membuka kemasukan jemaah daripada 57 negara, Saudi jadi aktif, Mekah jadi sangat aktif. Dan kita dah tak boleh nak sebut bulan mana yang orang tak ramai. Tak tahu dah. Dia jadi semua bulan zahmah. Semua bulan jadi zahmah. Cuma zahmah tu dengan heavy tak heavy tu je. Kan? Padat. Tu memang padat. Kan? Boleh katakan setiap minggu lagilah padat. Kan? Jadi apa yang kita nak katakan di sini, para jemaah dia kena faham. Nak masuk bilik, andai kata bilik dapat pukul 11, pukul 12, itu memang rezeki para jemaah. Memang rezeki. Bila dia rezeki, kita masuk rehat dulu. 1 jam, 2 jam. Kan? Itu bergantung pada mutawif lah. Kan bergantung betul. Kalau mutawif tu kaki rehat betul, memang 2 jam dia ambil. Kan selalunya mutawif dia tengok kalau jemaah dia ramai orang tua yang dah memang nampak lesu betul dalam perjalanan 8 jam.
kena sidai orang yang sebut sidai ni yang dah datang 5 jam, tengah malam pula pukul 9 malam dah datang. Pukul 9 tu baru nak bergerak pada rumah. Pukul 9 tu dah ada kat airport. Itu yang kita tekankan. Jadi kenapa dah kita dah bincang tadi. Jangan duk sakit kepala. Langsung terima. Baik, jadi Mutawif akan bagi masa maksimum rehat 2 jam untuk dia buang air, salin baju dan seumpamanya. Baik. Sebab tu baru gerak buat umrah. So, masalah sidai ni bukan masalah ketidakbertanggungjawatan. Dia masalah di mana bagaimana pengurusan menyesuaikan dan bertindak pantas untuk mengurus situasi, masa dan juga keperluan jemaah. Jika Mutawif berjaya mainkan peranan sebagai seorang Mutawif yang baik, ketika menggalas amanah, menerima amanah daripada syarikat dan juga menggalas amanah untuk jemaah, seorang yang Mutawif yang bertanggungjawab, dia akan mengimbangi permasalahan tersebut dengan baik, bukan dengan melepas tangan. Sebab dia tak boleh kata sekali-kali, ini masalah syarikat, ni bukan masalah syarikat, ini polisi hotel. Mutawif pun jangan nak membohong sangat. Kan nak jaga dia punya credibility, nak jaga dia punya nama, asal supaya engkau punya nama dan juga peluang untuk engkau lakukan dapat peluang lagi bawa jemaah pergi ke tanah suci. Maknanya itu bukan cara yang baik. Kau ingat, cara begitu kau dapat hasil, itu hasil yang syubhah, sebab kau dah ada unsur-unsur bohong, unsur-unsur menipu. Saya cukup kritikal dengan Mutawif seperti ini. Kan saya cukup bertegas dengan Mutawif ini. Sebab apa? Sebab tak jujur. Sebab dia tolak sana tolak sini, akhirnya bukan Mutawif begini bukan jemaah yang baik, dan jemaah yang Mutawif begini Mutawif yang bermasalah sebenarnya. Dia hanya jaga dia punya perut dia je. Baik, minta maaf kan saya, mungkin saya agak kritikal juga. Tapi saya kena sebut supaya jemaah tak melihat bahawa asal ada masalah sikit balik, aku nak report polis, aku nak report lah, tak ada masalah. Kan saya yakin TA pun dah lali dah, asyik kena report je kan. Dia pun manusia nak cari rezeki yang halal, sebaik mungkin nak buat yang terbaik. Yang baik-baik lah. Ada yang scam pun scam lah. Kan ada yang tak jujur lah, tapi percentage yang tak jujur dengan yang baik ni, yang baik ni lebih banyak daripada yang scam. Ada 1-2 kes. Itu pun kita pun tak nak bincang masalah dia. Kita nak bincang daripada bagaimana syarikat ni berjaya dan berusaha. Kenapa kau seorang merasa macam tu sedangkan orang lain semuanya okey? Okay. Jadi sebab tu jemaah kena berlapang dada, janganlah ego sangat. Kerana apa? Sikit-sikit terasa diri kena sidai. Contoh ni yang terakhir kak, untuk solat panjang pula la ilaha illallah kan. Tunggu bas dekat Mekah. Kalau kita jemaah duduk kat bangunan Safwah. Bangunan Safwah ni dia mana ada kawasan parking bas yang sistematik dan juga yang tersedia khas. Bangunan hotel tu pun dibangunkan di sisi bangunan clock tower kan, ataupun Abraj Zamzam. Sebelah dia Abraj Safwah Tower. Jadi pintu utama bagi jemaah yang turun pada bas di sisi sebelah kiri bila kita menghadap hotel daripada Masjidil Haram, sebelah kanan kalau kita menghadap pada hotel ke Masjidil Haram. Baik. Jadi ada 4 pintu utama. 4 pintu utama bas yang turun bawa jemaah. Di sisi tu macam-macam bas, macam-macam rupa jemaah. Dia berhenti di bahagian bukit, laluan utama nak pergi keluar ke Mina dan Arafah melalui Bukit Hajiat. Jadi sekarang ni bas berhenti tepi jalan. Dia nak lalu ke kawasan bas yang dibenarkan parking oleh pihak polis. Ada time frame dia. Suka-suka boleh. Ada time frame dia. Kalau pagi dia dibenarkan masuk, bas dibenarkan masuk untuk menunggu jemaah. Bas yang nak turunkan jemaah lain. Bas yang nak menunggu jemaah. Time frame dia daripada pukul 6 pagi lepas solat subuh. 6 pagi sehinggalah pukul 9 pagi. Kan, 9 pagi. Ya, nak tunggu, nak masuk. Sekiranya kawasan tu pack, laluan tu pack, bas yang baru sampai nak masuk dia kena halau.
So dia kena buat pusingan jauh lebih kurang dalam 5 km ke 6 km pusing nak masuk balik track. Ada kala bas sudah 3 kali pusing, masuk dia kena halau lagi. Sebab apa? Sebab bas yang ke atas tu menunggu jemaah tak turun-turun. Tu persatuan. Saya tengok perangai jemaah ni menyebabkan orang lain. Dia bukan masalah pada jemaah dia saja, tapi jemaah-jemaah orang lain yang menunggu bas. Terkadang kita pun kadang geram tengok jemaah-jemaah di mana mereka tak bagi kerjasama. Kita dah hantar jemaah kita tunggu ikut time frame, set betul. Masa ni lah jemaah kita kata kita sidai dia. Tak, sebab bas kita lambat masuk. Tak dapat, bukan lambat masuk, tak dapat masuk. Dia dah ikut lane. Kita dah bagi masa. Jangkaan masa lebih kurang 8 suku. So kita pun panggil. Pukul 7.50 must be berkumpul dekat sini sekian. Pukul 8.10 kita dah bergerak turun. Elok sampai kat bawah kita ada reserve masa 5 minit ke 5 minit untuk jemaah menunggu sekejap. Bas parking kita naik. Idea dah begitu. Kadang-kadang pukul 8.30 baru bas masuk. Belum sampai. Baru masuk nak link. Tunggu lagi 15 minit. 8.45 baru sampai. So berapa lama jemaah tunggu? 40 minit. So 40 minit ni apa makna dia? Sidai dah tu. Siapa yang sidai dia? Kan? Polis kan sidai dia. Polis Arab ni dia tegas. Kan? Dia laluan pek dia tak dia tutup. Kalau tak ada dah, kalau dia tengok ada rompong satu, selagi dia rasa dia tak nak buka, dia takkan buka. Ini peraturan di Saudi. Jemaah kena faham. TA mana TA nak tunggu-tunggu. TA dia nak present betul-betul. Okey, satu. Yang kedua, bila kaitkan balik dengan soalan pertama tadi, dekat adakah itinerary ni nak kena ikut. Ada jemaah yang dia frust. Bila lalunya destinasi pertama dalam ziarah di Mekah, contohlah di Jabal Sur, mutawif akan buat pertimbangan. Kalau tempat tu padat sangat dengan bas, nak turun pun tak ada ruang yang baik. Jadi kita minta bas berhenti tepi, kita cerita tunjuk je. Kan? Kalau nak naik betul, itu kena bincang lain. Kalau nak pergi tengok betul, bincang. Tu pun tak ada faedah. Berjalan dekat 1 jam nak sampai ke Jabal Sur, ke Gua Sur tu. Jadi jemaah kena faham sendiri, ziarah ni maksudnya kita nak melihat. Jadi ada waktu pertimbangan mutawif ini adalah pertimbangan yang paling wajar untuk para jemaah dia memaksimumkan masa di Masjidil Haram. Kalau turun tak boleh nak pergi dekat, hanya sekadar tengok tepi jalan, kena pula dia berhenti dekat stesen minyak, lagilah apa nak tampak kan. Jadi apa yang kita nak fahamkan di sini, jemaah kena faham aturan masa, perubahan masa bukanlah disebabkan kerana kelemahan TA semata-mata, tapi percentage yang menyebabkan berlakunya dipanggil apa? Pergerakan masa ataupun keluarnya tempoh masa daripada atur cara yang sebenar disebabkan kerana masalah-masalah berhubung dengan semasa itu peraturan, penguasaan, masalah transportation dan seumpamanya. Dan tak kurang juga masalah yang disumbang oleh para jemaah kerana gagal akur dengan waktu yang telah diputuskan oleh pihak TA dalam itinerary. Saya yakin itinerary sebelum terbang seminggu dah itinerary dah beredar di tangan para jemaah. Itu saya yakin. Kebiasaan yang kita dah bagi awal. Supaya apa? Supaya jemaah tahu, oh gini. Kadang dia dapat, dia tengok pun tidak. Ni kan? Okey, baik. Wallahu a'lam. Dia kan Ustaz, macam Kak Fiza kan bawa juga jemaah jalan-jalan makan angin pergi negara lain kan, selain daripada pergi umrah. Bila hujan berjalan makan angin tu macam flight delay ke ataupun lambat dapat bilik ke apa ke, jemaah lebih tenang berbanding dengan pergi umrah ni. Kenapa adakah ujian pergi umrah ni memang Allah akan uji ataupun manusia-manusia yang macam ni memang akan terkeluar ni semua perangai ni. Macam mana tu? Okey Kak, saya suka soalan ni Kak. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud apabila engkau berada di 2 tanah haram. Nabi sebut di Madinah. Apabila engkau berada di tanah haram, Madinah
Hendaklah engkau bersabar dengan segala kepayahan, kesusahan. Sepanjang berada di sana, tanggunglah ia dengan baik. Maka engkau akan diberi ganjaran syurga. Baik. Hadis ni saya ulas dengan mudah. 2 poin. Pertama, hadis ni menunjukkan Nabi SAW mempunyai vision mengenai dengan kesanggupan umatnya menghadapi kepayahan dan kesukaran hidup di Madinah. Berdasarkan pengalaman baginda SAW bersama para sahabat pada ketika mula penghijrahan berlaku. Okey, baik. Orang kata, Ustaz, itu dulu. 1500 tahun dulu. Sekarang apa nak dikatakan? Sabar sangat, Ustaz. Semuanya okey. Ya ke okey? Okey, baik. Pertama, masalah dengan pengurusan masa. Sampai selalunya orang akan kata, Madinah tak ada masalah sangat, tak ada kena sidai sangat. Ya, kau tak pernah kena. Saya pernah tengok jemaah yang maknanya dia sama turun dengan cabin flight dengan kami, bas dia tak sampai-sampai. Padahal airport dengan hotel untuk kami menginap kurang lebih 27 km. So 27 km ni dengan kenderaan 15 minit je, 20 minit je. Kan? Jadi apa yang saya nak khabarkan gini, antara perkara yang boleh berlaku dalam keadaan tidak terjangka adalah kerana dengan sebab salah faham pengurusan ataupun pihak penyedia perkhidmatan tidak dapat memenuhi perkhidmatannya pada waktu penerbangan sampai, yang disebabkan delay. Bila delay, sebab transportation ni dia dah ada jadual dia. Kau ambil orang ni jam sekian-sekian kau kena pergi sini. Jam sekian-sekian kau pergi sini. Nak replace balik transportation lain untuk kita yang dah delay ni ambil masa. Kadang-kadang dia memerlukan driver dia. Driver tak cukup rehat, driver macam-macam lah. Jadi dia terpaksa pergi sana pergi sini, jadi pihak syarikat kena bergerak pantas. Kan? Jadi pihak jemaah dia kena faham. Ini antara perkara yang Nabi SAW gambarkan susah payah akan dihadapi oleh siapa pemasuk di dua tanah Arab. Susah payah yang pertama iaitu masa menunggu. Semua orang masa menunggu. Okey, baik. Saya nak tanya, antara ujian bab masa menunggu ni, nak masuk Mekah contoh. Nak masuk Madinah contoh. Sampai waktu orang keluar waktu sembahyang. Takkan boleh masuk. Setengah jam akan ditahan keluar. Kadang-kadang hampir sejam. Duduk dalam bas. Jadi kita kena faham benda ni adakah dirancang? Tidak. Sebab oleh kerana waktu di mana orang sedang daripada masjid keluar. Orang keluar di masjid ni, Kak faham lah. Yalah. Mana sebab dia sebab orang di tanah Arab ni dia ada satu standard di mana undang-undang sana terlalu sangat menjaga mereka yang berjalan kaki. Sangat menjaga. Kan? Nak muktamirin. Dia jaga sungguh. Duyuf Rahman ni dijaga sungguh. Siapa pun sama ada rakyat dia, apatah lagi, kan? Dan juga muktamirin lain. Jadi pada waktu-waktu tertentu kenderaan berat tidak dibenarkan masuk, terutama bas. Semayang pun kadang-kadang dekat jalan kan. Ya. Jadi sekarang ni apa yang kita nak beritahu, masalah berbangkit tadi, ujian tadi sememangnya sudah ada dalam gambaran Nabi SAW. Dan inilah pada poin kedua saya nak beritahu, inilah nilai perjalanan ibadah. Inilah yang dikatakan value of ibadah. Dia bukannya semayang tu semata-mata. Bermula daripada langkah keluar. Sekarang ni pun saya yakin ramai orang yang berniat nak pergi ke tanah suci, dia mula je bersungguh-sungguh untuk buat persediaan. Macam-macam ujian dah dia terima. Kan? Jadi ujian ni lah dia nak kena tahu bahawa ini adalah proses penghapusan dosa. Dia berjaya sabar, berjaya urus emosi dia. Ini bermakna dia sedang melepasi ujian untuk doanya diijabah Allah SWT.
Jika ujian menempuh masa ni pun dia tak boleh nak sabar, maknanya dia tak faham tujuan perjalanan ibadah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi dah ada dah. Nabi dah bagi gambar. Siapa pun enter ya kedua tanah suci memang ada ujian. So ujian ni berbeza. Kan? Dia kata, saya nak jawapan daripada pihak pengurusan, jangan cerita bab sabar. Mana mungkin kita tak cerita bab sabar ni? Dah Ustaz cerita pun tadi, Rasulullah pun dah cerita benda ni. Macam tu. Dia macam ni, ada perkara yang berhubung kait dengan kelemahan pengurusan tu memang ada, kita tak nafikan. Tapi kena ingat, kita kena waras dalam meletakkan hukum. Sebab tu saya kata tabayun dulu, bawa berbincang. Ustaz, Hajah, sebenarnya apa masalah? Ustaz, apa masalah? Boleh kongsi dengan kami. Mana-mana yang kami boleh bantu, kami bantu. Ini individu yang matang dan profesional. Maknanya dia tidak melihat duitnya adalah sebagai pembatas untuk dia jadi orang yang rasional. Siapa yang faham duit ataupun harta yang dibelanjakan tanah suci untuk pergi ke tanah suci, untuk pergi ke melakukan ibadah adalah satu bentuk pengorbanan, tetapi pada masa yang sama bukanlah kata untuk menghalalkan semua tindakan, tidak. Semua keadaan tidak. Tapi saya nak katakan di sini, orang yang berjaya melabur di jalan Allah, infak di jalan Allah ini, kena ingat ni jalan Allah. Maka sebelum kita nak meletakkan hukum, kita kena berada di jalan Allah. Kita kena berada di jalan Allah. Dengan apa? Dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan ucapan dan perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, dengan komunikasi yang baik, interpretasi yang baik, interaksi yang baik. So, perkara yang baik itu dituntut oleh setiap individu, namanya jemaah. Namanya individu yang sebagai duyufur rahman, termasuk mutawif. Dia adalah duyufur rahman. Kan? Jadi pada ketika itu perbincangan yang baik akan menghasilkan natijah yang baik. Dan kita akan jadi lebih seronok. Melainkan sampai-sampai apa pun tak ada, tu memanglah kena scam. Kan? Sampai apa pun tak ada. Kan? Jadi jangan kata ada orang dia dapat hotel 5 star dah depan masjid, cuma rupa hotel kuno sikit, ada orang marah. Pun marah juga. Ya, macam mana Ustaz? Macam hotel ni kan, kan kita kadang-kadang kita tengok TA ni iklan 5 star hotel, 3 star hotel. Macam mana keadaan hotel-hotel dekat Mekah, Madinah ni? Adakah sama dengan yang, sebab jemaah ni dia banyak jalan ni. Dia banyak pergi holiday. Jadi macam mana dia ceritakan sikit? Okey, baik. Pertama sekali kita kena tengok bagaimana masyarakat ni dididik dengan maksud 5 star dan 5 star services. Okay. Ada orang dia biasa pergi ke hotel yang 5 star. Contoh, kalau dia pergi ke KL, dia biasa pergi ke mana? JWW Marriott. Kan dia biasa pergi ke hotel apa lagi? Istana Hotel kan. Macam-macam hotel sebut. Hotel tu kan. Saya biasa tengok nama hotel ni duduk tak kan. Kan sebab bukannya tak nak duduk. Kan poket tak berapa nak mampu nak pergi duduk situ kan. Rasanya rumah pun lagi baik lagi kan. Baik. Jadi macam ni lah. Saya faham maksud bila orang dia interpret 5 star. Mekah ni, 5 star Mekah ni, pertama kita faham dari sudut servis memanglah sepatutnya dia 5 star. Walau bagaimanapun dalam 5 star hotel ni, dia ada section dia. Kan section dia. 5 star yang ditawarkan utama, kriteria pertama adalah jarak antara hotel dengan masjid. Itu yang disebut antara elemen ataupun kriteria pertama 5 star. Kan 5 star. Walau bagaimanapun dia tak jadi satu yang muktamad. Kerana apa? Kerana ada 5 star yang berjarak 4 km. Ada yang 5 star berjarak 10 km. Seperti mana Four Seasons Hotel dekat Mekah, dekat dengan Masjid Al-Rajhi kan.
Jauh. Ada satu nama hotel Grand apa nama, ada Lee Meridian 2 kilometer daripada Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahawa 5 star hari ini dia tak semestinya berada dekat. Bila 5 star, sebab tu bila Tempat sebut benda tak ada hotel tu kan. 5 star, makna kebarangkalian hotel itu jaraknya tidak menjadi isu sebab servis. Namun demikian, oleh kerana ada sesengah TA, dia berjaya mencipta peluang jemaah untuk bergerak bebas ke masjid. Standard hotel yang terletak pada perjanjian antara penyedia penginapan, iaitu operator hotel tersebut adalah 5 star. Tapi oleh kerana syarikat menerima offer yang murah, maka dia bagi section yang tertentu. Syarikat memang gembira dah sediakan package yang murah untuk jemaah dia dan boleh berulang alik ke Masjidil Haram. Jadi kriteria rupa hotel, bilik itu tak jadi satu keutamaan. Janji bilik tu memang boleh diinap dan ada bilik air yang berfungsi dengan baik, sudah cukup untuk melengkapkan jadual perjalanan para jemaah dan disesuaikan dengan nilai bayaran package. Lepas tu kalau bayar bawah 8,000 tapi dapat duduk dekat hotel yang dekat dengan Masjidil Haram, maka jangan komplain dah. Sebab itulah harga yang telah disesuaikan oleh pihak hotel kepada pihak penyedia. Kalau ada satu syarikat yang menyediakan package pergi ke Tanah Suci, duduk di sana almost 13 malam, dengan jumlah hari 15 hari, jadi dengan harga below than 8,000, saya kata sangat murah. Dapat duduk hotel di bangunan hotel, contoh di Mekah Hotel. Mekah Hotel ni dia ada 3 section. Satu section apartment, 2 section hotel, dan ada 6 tower yang berbeza. Kan, jadi 6 tower tu hotel betul. Cuma harga hotel 5 star betul lah. Dan di sebalik 5 star, pengurusan 5 star tu ada hotel yang konsep dia apartment. Kan, apartment ni luas, selesa. Jadi kalau datang dengan satu kabilah, maksud satu keluarga dia, macam contoh saya lah. Saya pergi satu keluarga, saya, isteri, anak saya 7 orang. 7. Jumlah anak Jumlah anak 7 campuran saya kan. Campuran saya dua sekelamin, jadi satu bilik dekat apartment cukup selesa. Cukup selesa. Tak ada masalah. Dan hotel pun dia tak banyak kisah sangat. Kalau orang terlebih, asalkan dia daripada ahli keluarga. Kan? Tapi kalau dia boleh masuk mana dewasa biasa dengan 6 atau 5 orang ni, satu benda yang biasa berlaku, disesuaikan dengan harga yang telah di-charge dalam package. Sesuai sangat dah. Maka tak patutlah ada jemaah yang komplain lagi. Sebab apa? Sebab agenda dan objektif utama package itu adalah untuk memudahkan jemaah berulang alik ke masjid. Sebab tu kita tekankan di awal perbincangan kita, objektif untuk setiap jemaah tahu apa itu tujuan perjalanan ke Tanah Suci adalah mengoptimalkan masa di masjid. Bilik tu tapi kalau kita mengoptimal masa dekat bilik tu, something goes wrong. Itu kan something goes wrong. Ini maknanya kau lama kat bilik, kau buat apa? Melainkan kalau nak bilik yang selesa, nak vibe ala-ala sultan, ala-ala bangsawan, ada hotelnya, tak ada masalah. Beritahu TA, boleh tak upgrade bilik saya? Berapa yang perlu ditambah? Ini orang yang rasional. Kan? Orang yang rasional. Kan? Jadi orang yang rasional, dia tahu. So invest lah. Kau nak sediakan untuk isteri, untuk pasangan duduk kan, yang baik-baik, silakan. Ambil lah 2 hari, last day kan. Cuba, itu pun kalau ada bilik kosong lah. Kalau ada bilik kosong. Kan? Kalau dengan musim-musim bulan 10 ke atas sampai bulan pertengahan bulan 1, tak ada harapan sangat. Tapi setakat sehari 2 tu mungkinlah nak lebih daripada tu. Wallahu'alam. Itu pun kalau hotel layan lah.
Kalau pihak hotel layan lah, sebab kan. jadi kalau zaman dulu ada satu hotel yang berkonsepkan apartment services. Sekarang ni dia dah close untuk open, dia hanya servis cater untuk orang yang beli bilik tu, orang yang pajak bilik tu. Itu Ritash Albayt dulu tu, Fabric Hotel, kami duduk situ. Kan, jadi kami tu maksudnya jemaah, bukan kami kaya now ustaz kan, maksudnya jemaah kita bawa servis duduk situ, tapi sekarang ni dia dah servis untuk ownership kat situ. Okey, baik. Jadi pada jemaah-jemaah yang merasakan seperti itu, dia tak puas hati dapat bilik semacam itu. So kena faham, 5 star ni dia ada beberapa kriteria. Dan jangan anggap 5 star tu macam 5 star Europe. Jangan anggap 5 star tu macam 5 star dekat Malaysia. Dia 5 star Arab, tetap Arab punya konsep. Kalau kita nak hotel yang status the European punya services, kan, international services, ada bukan tak ada. Contoh saya boleh sebut hotel dia. Contoh contoh hotel di Safwah tu, Dar Al Ghufran. Dar Al Ghufran tu European hotel yang diurus oleh orang-orang yang standard lah, maknanya dia jaga kualiti dia dan harga pun standard lah. Jadi kena faham lah, kan, suka-suka nak dapat macam mana hotel. 3 lagi hotel yang ada dekat satu bangunan dengan dia, bukan seperti mana semudah yang kita nampak dapat dekat 3 lagi hotel tu. Okey, baik. Satu lagi hotel dekat Jabal Umar. Jabal Umar dia nampak macam jauh sikit, tapi sebenarnya dekat je. Contoh Hyatt Regency, Hilton Convention, Hilton Tower. Kan, ini hotel-hotel yang konsep dia 5 star European services. Kan, dalam lawa, servis dia lawa, harga pun lawa. Kan. Dar At-Tauhid. Dar At-Tauhid ni hotel bangsawan. Hotel sultan-sultan. Kan, jadi bangsawan kategori orang high class, T20, T19, T18 agaknya lah. Kan, saya reti. Jadi masuk harga bilik pun minimum RM2,000. Kan, pada hari biasa. Kan, jadi ada bilik-bilik yang berharga RM4,000, RM5,000. Macam di Madinah ada satu hotel, antara hotel yang disebut sebagai bukan satu lah, 2-3 hotel yang disebut sebagai hotel European services. Contoh Albright dia RM5,000 satu malam, RM4,500 satu malam, Riyal, in Riyal. Jadi di Movenpick 1,000 yang paling murah, 1,200 satu malam, RM900 satu malam. Jadi ini antara benda yang kita nak kena tahu. Hotel yang kita nak duduk tu kita kena tahu. Kan, 5 star yang standard 5 star disebut 5 star, tapi F&B dia star, ada star. International buffet dia semuanya apa star. Bilik okey, medium. 5 star. Kan, dia mix European dan Arab services. Jadi fahamlah tu. Ini kami yang bagi tagline tu, European Arab mix tu kita orang bagi, sebab kita tengok servis macam tu. Dan ada hotel-hotel, contoh Shazza International, sekarang ni dia tak panggil Shazza, sekarang ni panggil apa, Syamila ke apa hotel. Kan, itu ni 5 star juga. Pergi tak ada masalah, harga lebih kurang tu juga dalam 1,000 lebih. Lepas tu Hilton di berdepan opposite dengan Shazza tu sebut, dekat dengan Madinah. Ni antara hotel-hotel yang kalau jemaah rasa hotel yang disediakan oleh TA tu tak capai standard kita lah sebagai orang yang ada duit, janganlah kita amuk dan merendahkan maruah kita di hadapan orang lain. Malu, kan? Bila orang tanya marah-marah ni, harga package berapa? Harga package saya 7,000 plus sikit je. Lepas tu orang akan ketawakan kita. Kalau malu tu kita gambar saya nak balik ni Malaysia, saya nak report polis apa. Orang akan ketawakan kita. Silat bulan polis pun kita buang masa. Awak pergilah pengguna punya tribunal, kan. Itu pun kalau di perbicaraan tribunal pengguna, kalau TA bawa hujah yang cukup kemas, balik awal. Kan, balik awal, penat je. Jadi apa yang kita nak kena faham, kan, jadi nak kena faham di sini, jangan anggap 5 star adalah satu keutamaan dalam dalam kita punya agenda perjalanan ibadah. Cukup kita kena tahu hotel tu dekat dengan masjid.
Dan kita Nak bersyukur mudahkan sangat. masjid. Kita bersyukur sangat mudah untuk kita pergi masjid. Sebab ada orang dia bayar pakej 9,000, 10,000, duduk 400 meter, 500 meter. Ada orang dia bayar 9,000, duduk jauh. Kan? Kenapa tu? Wallahualam, saya tak boleh nak tak boleh nak komen. Itu tengoklah apa sebenarnya yang berlaku. Kan? Itu tengok pakej masing-masing. Tapi kebanyakannya dekat clock tower lah. Kan? Macam Swiss Hotel Makam. Itu hotel-hotel 5 star tu, European sebesar, saya lupa nak sebut. Kan? Fairmont dekat apa ni clock tower. Itu European sebesar. Duduklah hotel macam tu. Harga 1,600, 1,800, 1,400 satu malam. Makan tak ada, bilik saja jadi itu harga-harga yang biasa kami urus kepada Duyufur Rahman. Kita akan kata dia, tenang Kak, Bang, saya yakin abang kurang maklumat berkenaan dengan ni. Kalau saya lah, saya apa kata bang, kalau abang rasa macam tak selesa, kan mungkin abang tak diberi kefahaman, tak apa, saya beri fahaman, saya bantu. Mungkin syarikat dia beritahu abang tak perasan kot. Kan, okay, gini, dekat sini ada hotel-hotel yang boleh saya cuba untuk penuhi abang punya keselesaan, akak punya keselesaan. Bersedia tak? Dan saya bawa dia, tunjuk, okey, ada kosong, kita bawa. Okay, ni harga dia. Kalau saya beritahu takut dia ingat saya makak. Ni harga dia. Ready tak? Kalau ready dia nak bagi duit. Dia nak sediakan bilik. Kan? Bila nak sediakan bilik, once dia kata okey je, Furus datang. Kan? Itu je. Tak ada masalah. Lepas tu saya boleh uruskan, tak ada masalah. Alah, hotel pecah, tak ada masalah. Yang penat saya je. Kan? Yang penat tu saya. Tapi tak ada masalah. Janji abang dengan akak puas hati. Dalam hati, abang akak tak memekak. Itu je. Tapi kat mulut keluar, janji abang akak tak puas, puas hati. Kan? Kalau dia bersetuju, settle. Tak bersetuju, kekalan dengan apa? Redha, alhamdulillah. Itu saja. Sebab kadang-kadang pakej ni, kalau tengok terutama ni, orang Malaysia, bila kita letak 9,000 ke atas, dia punya telan helio 18 kali. Kan? Aduh, untuk banyak sangat. Dia ingat TA ni buat duit banyak sangat. Kan? Jadi kadang-kadang ada TA yang ambil, dia nak jemaah dia pergi dengan dia, dia potong, tinggal 8,000 lebih, dia bawa jemaah pergi semua, TA mutawif tak dapat gaji. Aduh. Ada juga. Kan? Melopong betul mutawif, tinggal anak bini, tinggal kerja dia kat sana, apa pun tak ada. Tapi oleh kerana dapat pujuk hati, kena tak apalah, aku dapat berdoa dekat tanah suci. Sedapkan hati. Sedapkan hati. Tapi hakikatnya bila tak, hati tercuit bila tak dapat gaji macam tu. Janji sekian-sekian, ikut standard sekian-sekian mungkin. Tapi hakikatnya bila dia nak jemaah ikut dia, kan, dengan bayaran sekian-sekian, dan hotel yang disedia dia pula, kita sendiri fikir, tak ada harapan aku dapat gaji ni. nampak dah kan? Kan dah nampak. Tapi tak apalah. Jadi ini nak beritahu pada situasi kepada para jemaah sekalian. Jangan anggap TA ni buat duit sangat atas pada jemaah. Mungkin cerita ni 10 tahun dulu 20 tahun dulu mungkin lah kot. 20 tahun dulu pun clock tower tak ada lagi. Kan? Jadi apa nak gambarkan, TA ni dia nak menyantuni jemaah dengan sebaik mungkin, dapat gaji semua orang yang bekerja dengan dia, syukur alhamdulillah. Itu je. Wallahualam. Okey, berbalik pada TA nak kongkong jemaah ni dengan itinerary ni kan. Dia ada tak implikasi kepada jemaah ataupun syarikat kalau jemaah ataupun mutawif dengan jemaah ni buat program tambahan sendiri? Okey Kak, saya suka dengar ni. Okey. Baik, sebut apa maksud soalan tu, implikasi. Baik. Bila jemaah pergi dengan sebuah syarikat, dia mutawif, kalau dia buat satu program yang berasingan daripada itinerary syarikat dengan permintaan jemaah, mutawif dia kena bertanggungjawab penuh pada jemaah tersebut. Dia jangan lepas tangan bila berlaku apa-apa kepada syarikat. Dia kena ingat bila dia nak buat, dia sanggup menerima dan juga sanggup untuk melaksanakan program-program seumpama tu, asas dia boleh tapi dia dah dikira orang yang
Bukan apa ni saya nak kata, dia dah break dia punya perjanjian awal dia dengan syarikat. Sepatutnya bila perjanjian awal dengan syarikat, dia kena bersama dengan jemaah syarikat itu pada setiap masa, melainkan dia ada perjanjian lain. Ada perjanjian lain itu Lain kita tak nak campur lah. Tapi kalau dia contoh sebuah dia dilantik dan memakai baju syarikat tersebut, maka apabila dia buat trip luar daripada tu, dia tak boleh pakai baju tu lagi. Sebab apa? Syarikat tak akan bertanggungjawab pada jemaah tu. Jika berlaku kemalangan kan, dalam trip tersebut, contoh Mekah ke Taif, kita tak minta berlaku benda yang tak elok. Betul. Tapi andai berlaku sahaja, apakah kesan kepada syarikat? Sebab orang tak cari mutawif, orang cari syarikat. orang cari syarikat. Sebab jemaah ni pergi syarikat. Bila berlaku apa-apa, waris akan tanya syarikat, kenapa dalam itinerary tak ada perjalanan pergi ke Taif, tapi jemaah, keluarga kami, waris kami mati dekat perjalanan di Taif. Satu. Kenapa dalam itinerary kami semak tidak ada panjat Jabal Nur? Kenapa waris kami mati serangan jantung ketika naik Jabal Nur, dan mati, disahkan mati ketika panjat Jabal Nur? Saya bukan nak menimbulkan ketakutan, tapi perkara ni boleh berlaku. So macam mana keadaan ni nak diurus? Tak ada apa-apa. Okey, baik. Sebab tu syarikat ni kadang-kadang, itulah kata syarikat ni, dia macam mana pun last kali dia nak jaga credibility, dia akan urus. Betul. Tapi kena ingat, dia akan deny dulu. Jika ada apa-apa tuntutan daripada waris. Mutawif, anda nak buat demikian, silakan ingat, implikasi seburuk ini akan berlaku pada jemaah anda. Jangan ingat ni je. Kan? Ingat ni. Ini memanglah kan dapat tak berapa sen pun. Sebab tu kadang-kadang nak buat ni fikir panjang. Melainkan kita ada kerjasama dan kefahaman yang telah dipersetujui peringkat awal dengan pihak syarikat. Jadi kita pun dah faham, jemaah dengan tu faham. Sebab tu jemaah pun janganlah orang kata gedik sangat. Nak nak bergerak bebas. Jika betul nak bergerak bebas, so kena buat satu surat memperakui bahawasanya saya keluar ke Taif dengan tanggungjawab saya sendiri. Makanya syarikat dia kena sedia satu surat, 2-3 kopi dalam satu file. Andai kata ada jemaah yang macam tu, mutawif keluar surat sign, tu saya lah. Kan? Saya buat. Saya kena perakuan melepaskan tanggungjawab. Dengan ini saya mengaku bahawa saya tidak membebankan pihak syarikat apabila saya memilih untuk bergerak bebas keluar daripada waktu perjalanan dan juga jadual asal yang ditetapkan oleh pihak syarikat, bla 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 bla. Saya mengaku sekian-sekian, ini tanda tangan saya. Kan? Boleh kopi tu. Kan? Saya tak ada masalah. Jemaah marah saya. Saya pula selalu verbal tak ada bukti. Saya pula bawa thumbprint. Kan? Maklumlah kita terlibat dalam dunia undang-undang ni kan, banyak benda yang kita aware kan. Saya pun, bang, sekejap, tak. Oh, macam ni macam ni bang. Kan? Saya kena sebut insurans saya. Kan? Tapi kalau benda tu saya yang buat, maka saya dah buat kesepakatan awal dengan pihak syarikat. So benda tu dah settle awal sebelum terbang. Betul. Sebelum terbang. Jadi kita dah beritahu. Jadi apa-apa pun pihak syarikat yang urus. Kenderaannya apa semua. Jadi pertama saya nak bersihkan diri saya supaya tidak adanya unsur-unsur manipulasi jual beli. Dagangan atas dagangan. Kan? Saya tak nak begitu. Satu. Yang kedua, saya tak nak timbulkan sok-sek antara jemaah yang tak pergi, jemaah yang pergi. Kan? Jadi bila jemaah yang pergi tu, yang tak pergi, dia terasa last kan, dia terasa mutawif tu kereta yang tu. Kita dah beritahu awal dalam kita ada kita siapa yang nak pergi trip Taif kena gini-gini, tambahan gini-gini, kena jadi ada yang nak pergi beritahu dan kita hadkan banyak ni. Kan macam saya tak suka naik bas. Kan tak suka naik bas sebab saya tak ada apa nak cakap.
Kiri kanan nampak bukit yang batu je kan. Kalau naik coaster dengan van tu ada banyak benda saya nak bercakap. Kenapa? Tunggu episod bersama dengan mutawif anda masing-masing. Kalau saya cerita dia pecah lubang kan, mutawif tu tak ada apa ni, tak ada modal nak bercakap. Jadi semua ni ada perkiraan yang tertentu. Yang pertimbangan tertentu. Jangan kita buat pandai-pandai. So pandai-pandai ni apa? Mutawif jangan pandai-pandai. Yang kedua, para jemaah jangan advance sangat. Sebab kalau kita kalau kita dah maklum dengan, dah beritahu pada pihak syarikat dan kita buat satu perakuan dengan syarikat, maka tak ada masalah. Sebab ada jemaah yang mana dia ada keluarga kat sana. Dia beritahu, Ustaz, saya hari sekian-sekian, keluarga saya datang ambil sekian-sekian. Okey, boleh, tak masalah, sign. Okey, dia pun okey, sign. So pada hari keluarga datang ambil, saya pun ikut serta hantar dekat mana keluarga datang ambil, saya nak dia sign. Dan dia mengaku. Dan saya penghulu tamrin. Dia orang pun terkejut, dia kata, wah, macam ni macam saya mati. Tak apa. Dia suka tak suka, by hook by crook saya buat macam tu. Sebab apa? Sebab saya ni bukan soal nanti berlaku apa-apa dapat tak seberapa, tapi turun naik mahkamah, masya-Allah, tak berbaloi. Ini saya tak nak. Sebelum kena saya berdoa pada Allah Taala, saya sentiasa agar Allah SWT pelihara saya kan daripada fitnah. Nanti ada semua jemaah, nanti kan ada pula mutawif yang sini kata, alah aku tak pernah. Syukurlah, alhamdulillah. Janganlah sombong sangat. Zaman kita dulu, zaman yang tak kompleks. Kan? Sekarang antara jemaah mutawif yang senior masih lagi bergerak aktif tak ramai, termasuk saya. Saya pun dah mula ada dalam kepala otak, bila aku nak venture ni. Ingat 2025 last aku nak train orang je nak jadi mutawif elok kan. Kita pun dah rasa sebab jadi orang kata bukannya dah tak semangat, kaki tu apa nak larat. Betul lah tu. Kan? Kena pula kita sekarang bawa perut lebih pada orang mengandung kan. Jadi dan kita pun dah peringkat ni, dah orang kata nak banyak masa bersama dengan orang rumah, anak pun dah besar-besar kan, asyik kena tinggal dia pun jam juga kan. Jadi kita fikir-fikir, dah sampai masa kita nak transfer knowledge kita kepada orang lain. Sebab tu saya willing untuk mana-mana mutawif yang nakkan knowledge, nakkan pengalaman, welcome. Tapi ingatlah, makna ni bukan satu pekerjaan yang main-main. Wallahualam. Sebenarnya insya-Allah dalam masa terdekat saya akan buat pengambilan wakil dan mutawif, dan Ustaz Khairul Cik Saleh pun akan berkongsi di dalam kursus tersebut. Sebab kita, macam Ustaz cakap, kita dah nak transfer knowledge dah. Kalau boleh kita nak lebih ramai lah orang kata pelapis-pelapis. Dan Ustaz cakap sendiri, mutawif ni bukan main-main dia punya profession ni. Jadi kena buat sungguh-sungguh untuk syarikat, untuk jemaah. Jadi sebenarnya tak ada istilah kena sidai dan tak ada istilah mengongkong TA, mengongkong jemaah. Sebab apa? Sidai tu macam Ustaz ulas tadilah kata, kalau dekat airport memang kita kena datang awal sebab ada kemungkinan emergency. Sebab kita pernah juga bila kita uruskan jemaah lebih awal, bila jemaah masuk kat immigration, rupanya nama dia tak lepas kat immigration. Ya, betul. Jadi bila datang awal tu adalah masa untuk selesaikan supaya dia boleh terbang. Yang ni saya ada pengalaman. Saya ada dua pengalaman. Pertama, bayangkan jemaah. Saya lately ni saya ingatkan pada jemaah, setiap hari tolong semak sekatan perjalanan kalian di website keluar negara SSPI tu. Tekan masukkan nombor IC, tengok, semak. Jika keluar warna hijau tiada halangan, alhamdulillah. Tapi ingat, jangan sedap hati. Kadang-kadang ni jemaah saya. Ni jemaah saya ada satu tahun 2000 ni 2000 apa? 2023 kan, tahun dah lupa. Macam mana? 2023 bulan 8 akak ni dia dah check 5 hari sebelum penerbangan. Dia kata, dah check Ustaz, sebenarnya bila 5 hari? Allah, saya dah pesan hari-hari. Tapi ialah nak ujian pada sama. Orang lain semua dah melepasi. Pemisah saya dengan akak ni dinding kaca. Kan? Saya dah tak boleh tunggu dekat sebelah sini. Kan? Sebab jemaah semua dah sampai terminal. Kan? Dan nak masuk flight cabin, jemaah dah beratur. Saya tak sampai lagi. Tak naik bas lagi. Masa sekarang kena naik bas kan. Jadi sudah
Lepas tu bila cek, saya dah tolong telefon lembaga hasil apa semua, dia kena bayar 11,000. Separuh daripada tu. Saya kata 11,000 Kak. Kalau 120 sekarang je saya tolong akak. 12,000. Lepas tu dalam kata akak bukan tak ada duit ustaz. Dia kata cuma akak tak bawa semua yang tu online ni akak tak Itulah tak letih. sempat bila kita Jadi datang last kena minute. pula iyalah Allahu akbar. Jadi saya kena buat keputusan pantas. Saya kata kak saya reserve lagi 5 minit lagi untuk saya bersama akak. Akak pandang muka saya kak. Pandang, dia dah menangis, saya dah melalak dah. Dia dah menangis, kak pandang muka saya kak. Wallahi, saya tidak sekali-kali mengkhianati akak. Tapi ingat, akak pegang janji saya ni. Akak pegang janji saya ni. Saya akan bawa akak bulan 12 ni bersama grup satu lagi. Tapi hari ni punya perjalanan saya terpaksa call Saudi Airlines supaya apa? Batalkan akak punya tiket dan akak ada tempoh 2 tahun tiket tu. Kena buat cancellation sebelum terbang ni. So once terbang, kalau tak buat batalan apa semua, dia burn macam tu je. Akak kena setuju sebelum apa-apa rugi. Sebab saya tak nak buat apa ni. Akak kena berurusan dengan lembaga hasil. Tak boleh ke kau tim dengan terang pegawai. Kak, saya cakap depan-depan dengan pegawai tu. Kak, tuan diam sekejap. Saya nak uruskan emosi penjemaah saya. Saya kata, saya katakanlah boleh kau tim. Kan? Katakanlah boleh kau tim. Katakanlah boleh kau tim. Saya percaya dia tak akan korbankan dia punya masa depan dia yang mana dia akan ke dalam nanti. Dia ke dalam, dia akan menyusahkan dan terpisah dengan keluarga dia. Kak, jangan kerana kita orang yang akan susah, Kak. Okay. Kena faham. Jadi bukan nak sidai. siapa yang tak kesian orang nak pergi buat umrah, kesian. Walaupun saya tak puas hati dengan prosedur ni kan, tapi ialah peraturan kerajaan. Macam mana kita nak ulang benda tu sudah dilaksanakan, execute. Kalau kita nak tak menyuarakan tak puas hati atas individu seorang, maka dia akan menyebabkan implikasi pada orang yang sengaja mengelak bayar cukai satu hal dia. Jadi saya terpaksa akur akan kebenarannya. Itu satu. Okey, situasi itu pertama. Akhirnya alhamdulillah bulan 12 saya kotakan janji saya bawa. Kan, cuma dia kena penalti sikit lah. Penalti tiket tu lah. Kan, jadi tak apalah, benda tu dah diselesai. Jadi jemaah kena tahu kan hak dia sebagai seorang jemaah. Jadi kita pun kena buat tindakan yang pantas, kena loading kena cepat kat masa tu. Apa nak buat ni, ya Allah, saya dah telefon orang tu, telefon orang ni. Yang bestnya, adik-beradik dia kebetulan seorang pun tak angkat telefon. Dia jangan segala ni apa hal, mungkin tengah terang ke apa kan, ataupun dah terlelap kan. Allah, sian akak tu balik ke Melaka naik Grab seorang-seorang kan. Okey, baik, settle. Insiden kedua, Kak, nak tahu siapa yang kena? Saya. Tapi syukurnya ni hari-hari cek ni Kak, hari terakhir, hari perjalanan nak pergi KLIA ni, nak terbang ni, saya semalam saya dah cek clear lagi. Tapi hari tu hati tak sedap. Tak sedap. Saya minta, saya berdoa, dia minta petunjuk apa masalah aku ni. Ni nak hati tak sedap ni. Aku ni betul ke landing ni, ke landing laut. Aku nak mati kan dengan zikirnya, dengan taubatnya, dengan macam-macam lah kan. Tangan gatal buka saya SPI. Merah kena halang. Lah, astagfirullah, ni apa hal ni kan? Kan saya terus call lembaga hasil pun semua, gedebuk. Saya kena, alah ya, aku pun kena cukai. Kan? Apalah sangat pendapatan aku ni kan. Saya tak nak sakit kepala, saya ada tanggungjawab apa semua. Saya ringkaskan cerita sebab saya ada masa lebih kurang 5 jam. Saya sampai di KLIA 5 jam sebelum penerbangan. Maknanya daripada Melaka ke KLIA tak termasuk 5 jam tau. Mana berapa jam? So 7 jam jalanan saya ke KLIA. Kan? Jadi dalam tempoh tu apa yang saya boleh buat? Kan? Macam-macam. Saya settlekan separuh daripada tu. Maka alhamdulillah saya dapat suap immediately. Respon lembaga saya cukup bagus, cukup baik. Saya puji pegawai dia bila kita respon sungguh-sungguh dan beritahu, cakap elok-elok, jangan marah dia. Sebab dia pegawai yang bertanggungjawab dan juga melaksanakan tugas. Nak marah pun masa tu tak guna. So kita selesaikan masalah kita. Jadi selesaikan separuh, yang mana dia boleh, itu pun dia dah bantu kita mudahkan urusan. Sap masuk surat dalam masa tempoh beberapa minit. Selepas selesai urusan pembayaran, surat pun sampai.
Sangat cepat. Dan lembaga hasil yang cas saya ni di Kuantan. Kan? Jadi telefon Melaka, telefon Putrajaya ni dia last kali surat sampai daripada Kuantan. Saya kena charge di Kuantan. Saya pun pelik juga tapi tak nak fikir sebab saya nak selesaikan tanggungjawab saya pada jemaah tu. Jadi dalam erti kata lain, walaupun berdebar, tapi saya tenang. Pasal apa? Masa ada cukup. Ya, tu sebab Sambil boarding pass settle apa semua ni kan. Tunggu apa semua selesai, saya duk apa semua, duk urus jemaah lagi, settle pun tangan duk berjawab dengan pegawai lembaga hasil. Dah sekali dapat surat. Masa scan dah clear, tak ada masalah. Once lepas dapat surat tu memang dah hijau dah. Auto hijau. Cepat je. Kan nanti kata ya Allah, masa tadi rasa nak tercirit. Okay, saya scan je pasport saya. Alhamdulillah. Kan? Saya bersama dengan jemaah. Jemaah ni pula jemaah yang pergi dengan satu syarikat. Dia demand syarikat tu, dia nak saya je mundawik. Dia tiba tak pergi. Kan, tu satu hal lah. Buatnya tak dapat pergi kan, kebala kan. Saya malu dua ni sebab orang dah bayar gaji kita awal apa semua, ikut perjanjian apa semua. Tiba sangkut macam ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ini pengalaman saya dan saya sangat kritikal bab ni. Setiap hari saya nasihatkan jemaah dan semua jemaah, semua termasuk yang menonton, yang mendengar ni, tolong bila dah buat keputusan nak pergi dan dalam zon persiapan nak pergi, please tolong engkau please lagi, tolong lagi ceklah hari-hari supaya apa? Segala urusan itu dipermudahkan Allah. Betul. Itulah alhamdulillah bila cukup masa kita boleh bertindak. Kita boleh dapat selesaikan masalah. Tapi bila tak ada masalah tu memanglah nampak panjang sebab kita dah consider worst case. Jadi kalau nampak panjang tu bukanlah sebab sidai, tapi sebab kita dah ambil masa tu untuk kita consider. Banyak benda kita kena consider. Mungkin jemaah tak nampak benda tu. Lepas tu sama jugalah kalau macam kita sampai dekat Mekah, hotel. Kita kena ikut peraturan hotel. Jadi bukan sebab kita suka-suka nak. Kalau kita dapat bilik cepat, memang kita suka. Kita pun bincang dengan hotel. Kalau mungkin boleh bagi bilik mungkin satu untuk lelaki, satu untuk perempuan. Kan? Semuanya ada pertimbangan. Tapi kalau hotel tak bagi tu maknanya memang dah tak ada lah tu. Memang kita kena tunggu. Bukannya kita tak usaha. Saya yakin mana ada TA dia tak nak dia dilihat terbaik di mata jemaah dia. Mesti semua TA nak takkan benda-benda yang disebut sebagai apa ni jantung nak terkeluar semua ada pada TA ni apa semua, takkan dia nak cerita satu-satu. Dia mesti cerita yang indah-indah. Jadi sebenarnya sangka baiklah para jemaah sekalian kepada TA-TA dan sebab tu kita nasihatkan pilih dan juga semak package-package yang telah terbukti membawa jemaah sampai menyempurnakan ibadah dan selamat kembali. Itu antara kriteria pertama untuk kita kita promote kepada para jemaah sekalian, buat pertimbangan sebelum pergi ke tanah suci. Dan juga buat semakan dengan pihak motek kalau dah tak ada maklumat sangat, kalau jenis tak bercampur dengan orang kan. Hubungi pihak Kementerian Pelancongan dan buat semakan. Sekarang ni tak hubungi tak apa, tekan dekat website pun dah tengok kan. Cuma jangan carilah Hajah Hafizah Travel and Tours, tak ada. Hajah Hafizah dia ada nama syarikat dia. Jadi yang tu kena kontak Hajah Hafizah terus lah, insya-Allah. Banyak lebar kita nak terangkan pada jemaah sebab benda ni mungkin banyak salah faham, terutama jemaah yang dah biasa berjalan-jalan makan angin ni. Sebab benda ni tak sama. Kita tahu Arab ni dia menguruskan berjuta jemaah. Jadi dia dah ada dia punya kriteria dia. Kita kena ikut aja. Sebab tak sama kita berjalan makan angin tempat lain dengan kita pergi umrah dan pergi haji ni. Untuk maklumat lah, tahun lepas Saudi cater kemasukan pelancong dan jemaah umrah 63 juta. Masya Allah. Kan? Dalam tempoh tu. Agak-agak patut tak kita ni nak komplain. Nak komplain. Bukan bawa kita seorang. Astagfirullah. Yang baru-baru ni dia kata
Makan tak cukup tiba-tiba sebab bila dah datang serentak kan. Jadi catering tu kenalah ambil masa sikit nak berapa, tambah lagi nak apa kan. Jadi kita kata tunggu 10 minit lagi. Oh, mengarut. Dia kata, kenapa syarikat tak beritahu catering ni nak masuk ramai-ramai ni apa? Kenapa mesti masuk ramai-ramai? Aduh, pening kita. Bukan kita seorang nak pergi umrah. Kan? Dia macam ni lah. Tengok banquet ni dia bukan dia tak ready. Okey, baik. Kita mungkin antara syarikat yang awal menempah dan juga mendapatkan tempahan. Banquet, penyediaan makan dan minum. Walau bagaimanapun pihak reservation dia kadang-kadang terima tempahan yang last minute. Ada orang yang telah kosongkan bilik kerana tak dapat jemaah. Tapi ada orang yang berjaya dapat jemaah tapi dari negara lain berjaya mendapat tawaran harga dan bersetuju untuk bayar. Maka mereka masuk dengan jumlah yang luar biasa. Pada ketika ini berlakunya pertinggihan tempahan makan dan minum. Jadi pada waktu ni jugalah pihak chef dekat belakang ni dia tak sempat nak buat persiapan barang-barang yang dia dah mungkin buat persiapan untuk makan dan minum. Kadang-kadang memang dalam lingkungan patut cukup disebabkan kerana sikap para jemaah. Saya tak nak sebut negara mana lah. Sikap para jemaah yang jenis haloba bak makan ni. Dia punya ambil makan ni macam tak makan 10 hari. Kan, tapi hakikatnya selepas tu tak habis, melonggok-longgok. Kadang-kadang saya dengar keluhan geng-geng Arab, geng-geng yang buat kerja ni, dia dalam keadaan mengeluh dan agak memalukan bila dia sebut orang negara-negara sekian-sekian makan begitu buruk lantak dalam semua apa semua. Jadi kita tengok malu. Kita dengar malu walaupun orang lain tak faham, kita dapat faham, tapi kita terasa malu. Tapi kita nak buat macam mana? Sebab perangai macam tu. Saya tak nak sebut negara-negara mana, kadang-kadang orang kita pun boleh tahan juga perangainya buruk lantak ni. Tapi boleh dikatakan 90% jemaah kita yang bagus dari sudut bab makan ni, tertib, ada disiplin, makan yang baik. Cuma dalam 10% tu adalah yang jenis buruk lantak dan jenis suka memekak, suka komplain. Kan. Ada yang komplain dapat makan hari-hari kentang sosis. Ada yang mengungkit sampai hari ni. Kan. Bila saya tanya, kau bayar package untuk makan ni berapa? Bayar package ni berapa? 8,000 lebih. Duduk hotel mana? Dekat mana? Kita pun ukur. Oh, makan. Oh, patut kau dapat makan macam tu. Sebab bila tengok hotel sekian-sekian di Mekah macam ni, dekat sini hotel macam ni, lepas tu dapat makan ni. Kena ingat, makan ni ada 2 type, satu international, satu Asia. Dan Asia pula ada 2 type. Satu Asia yang mana yang harga dia 80 rial dengan harga dia yang 45 rial. Barangkali ni yang 45 rial. Nak disesuaikan dengan harga package. Kan? Sebab jadi patutlah 45 rial 3 courses makan. Kan? Dapatlah macam tu. Cuma memanglah kita nak kata nak suruh perfect seperti mana kehendak kita. Tak jadi. Sebab bukan F&B tu bukan kita punya. Kan? Jadi hotel punya. Kita dah beritahu patut kau buat gini-gini. Ada dia nak dengar kita? Tak ada. Dia nak buat kerja dia je. Kan? Jadi jemaah ni pun satu hal, kena belajar, absorb benda-benda yang dia rasa nilai duit terlalu mahal, maka dia kena belajar. Inilah masa dia untuk belajar. Tak semua keadaan apa yang kita nak kita dapat. Ini pun satu modul pelajaran dalam perjalanan ibadah. Walaupun kita dah labur, kita dah usaha. Contohlah, ada orang dia berdoa, dia nak apa yang dia telah usahakan. Tapi hakikatnya, the end of the day, dia tak dapat apa yang dia hajatkan. Lalu dia kata, aku doa pun tak guna. Ini menunjukkan iman dia tak sempurna. Iman dia masih rosak. Sama juga dengan situasi tadi. Dia dah keluar duit sekian-sekian, tapi dia tak dapat apa yang nak buat makan. Jadi sebelum nak letak hukuman, dia kena datangkan satu bentuk tabayun. Dia ukur dulu, Ustaz, Mekah hotel berapa harga dia? Kos dia berapa? Kan? Bila orang tanya macam ni, saya dapat tahu dah. Dia nak tahu apa yang dia sedang apa yang dia sedang
curious dalam hati dia, benda yang dia yang tertanya-tanya. Jadi kita jelaskan dengan tenang. Mutawif pun janganlah orang kata terpeleceh tak ada pasal. Orang dah tanya elok, tu hak dia. Kita beritahu, okey, setakat ni, dan jangan pula kalau kita tahu kita buat tahu. Nanti kan huru-hara jadi. Dan katakanlah memang kita tak tahu. Ni saya tak tahu ni, jangan cakap Jangan macam tu. lepas tangan pula. Kata minta maaf kak, minta maaf bang. Kata saya cuba dapatkan maklumat tepat daripada pihak syarikat Rujuk selepas ni. dulu. Kan? Jangan cakap tak tahu. Ini menunjukkan kita punya Tak bersedia. credibility sebagai seorang mutawif tak ada. Tak ada langsung. Sikit-sikit tak tahu. Sikit-sikit apa kan tahu? Kau nak pergi free aja. Rupanya ini yang Haji Hafizah sebut lah. Saya nak sebut sekarang. Tak ada gamak. Tapi ini Lagi free je umrah. jadi Yang lain tak nak inilah ambil tahu. inilah yang dikatakan tugas tanggungjawab mutawif. Tak boleh jawab. Ini saya tak tahu. Kan? Ini semua syarikat punya hal. Saya hanya bawa jemaah. Mana boleh macam tu? Kan? Itulah panjang kalau nak cerita. Bab-bab mutawif nanti kita cerita dalam kursus mutawif nanti. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama, Alhamdulillah. Masya. Jadi saya harap jemaah dekat luar sana lebih jelas. Pergi umrah ni memang perjalanan tu semua tu pahala tu semua. Delay kena sidai lah yang istilah jemaah tu apa semua tu semua. Kalau kita sabar seperti yang Rasulullah dah cakap perjalanan macam ni Ustaz? Setiap mereka yang susah masuk payah. masuk ke Susah dua payah. tanah suci, masuk ke Madinah, berjaya menghadapi dengan kesabaran, berjaya menanggung kepayahan, kesusahan, atas hingga sakit, maka dia diberi ganjaran syurga. Itulah nak dapat syurga tu kan kenalah sabar. Tak bolehlah kita nak ni kan. Jadi alhamdulillah lah, saya harap perbincangan kita ni yang panjang lebar ni jemaah nampak lah lepas ni kan. Jadi tak adalah nak cakap PA kongkong, kita kena sidai, package tak berbaloi, apa yang penting kita sampai, kita make optimumkan masa dekat masjid tu sebenarnya. Ya ke package tak berbaloi? Dia kata kan. pada kita berbaloi sangat dah. Saya Ustaz kata kadang-kadang- zakat tau. Ustaz kata murah-murah Saya ni. kadang saya tengok macam company yang Haji Hafizah uruskan ni dengan harga-harga package ni. Saya termenung sekejap. Banyak zakat Tuan Haji ni kira. Kan nak nolong, nak Dia menolong. sebenarnya dalam hati kata ini lebih kepada nak memudahkan. Saya tengok, yelah ada setengah ni ambil sikit masa lah kan. Tadi kan nak closing. Saya tengok bila seseorang dah sampai usia, zon usia di mana dia tak nak fikirlah soal income tu kan. Dia nak fikir, dia nak buat, nak amal. Dan saya yakin itu yang ada pada Tuan Haji. InsyaAllah. Saya yakin dengan cara dia, saya tolong. dah tengok dia baru ni dengan muka dia ni, dengan keadaan dia nampak uzur sikit dia. Saya tengok video yang Kak buat ni kan. Maknanya saya faham lah. Saya faham bila karakter Bukan dia. keuntungan tu nombor satu dah sekarang ni. Sebab bukan apa, sebab di bawah dia terfikir juga di bawah dia ramai orang yang sedang berkhidmat dan juga berharap hak mereka dapat dilunasi. Ni kadang-kadang benda ni sukar untuk diterjemah kepada orang ramai. Kan? Jadi jangan kata dan kau pilih buat kerja ni, jangan cakap macam tu. Kalau tak ada orang macam kami, barangkali perjalanan ibadah nak ke tanah suci tidak semudah seperti apa yang sedang dinikmati oleh para jemaah daripada Malaysia pada hari ini. Wallahualam. Ya, betul lah Ustaz cakap. Banyak sebenarnya pihak-pihak yang terlibat yang dah memudahkan. Dah memudahkan. Bersyukurlah. Kena banyak bersyukur. InsyaAllah nanti episod akan datang lagi kita sembang lagi. Mungkin ada isu-isu semasa ke apa kan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.